Assalamualaikum. Untuk bahan pembentangan grup kami memilih mata pelajaran sains tingkatan 5 yang bertajuk Nutrisi dan Nilai Kalori Makanan. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Salma binti Muhammad Shah, saya sendiri, kedua Joyce Rika Deborah Jatri dan ketiga Juliza binti Mursidin, keempat Nurul Saada binti Suhaimi dan yang kelima Alice Loyal. Assalamualaikum, saya Salma binti Muhammad Shah. Saya akan membentangkan untuk bahagian pengenalan subjek sains tingkatan 5, tema 2 nutrisi dan teknologi makanan, tajuk gizi seimbang dan nilai kalori. Gizi seimbang ataupun balanced diet merujuk kepada gizi yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan iaitu karbohidrat, lipid, protein, vitamin, garam mineral, serat dan air dalam kadar yang betul dan kuantiti yang seimbang mengikut keperluan seseorang supaya kesihatan yang optimum dapat dipelihara. Selain itu, gizi seseorang harus merangkumi 5 jenis nutrien iaitu protein pada kadar yang mencukupi bagi membekalkan semua asid amino yang perlu untuk membina sel baharu dan membaiki tisu yang rosak. Karbohidrat dan lipid yang mencukupi untuk membekalkan tenaga, vitamin dan garam mineral untuk memelihara kesihatan badan, dan gizi seseorang terdiri daripada 60% karbohidrat, 20% protein, 20% lipid serta vitamin, garam mineral, air dan serat dalam kadar dan kuantiti yang mencukupi. Nilai tenaga minimum yang diperlukan oleh tubuh manusia ialah 7,500 kJ sehari. Seterusnya, saya akan membentangkan RPS Sains Tingkatan 5, mata pelajaran Sains Kelas 5 Anggerik, tarikh hari dan masa adalah pada 3 bulan 10 2023, hari Selasa jam 2 PM sehingga 3.20 PM, kehadiran Kita murid masuk dalam 30 per model 30, ADI. tema Yang pertama nutrisi dan adalah teknologi analisis. makanan, unit dan tajuk gizi seimbang dan nilai kalori. Kemahiran memahami konsep gizi seimbang dan mengira nilai kalori, standard kandungan memahami konsep gizi seimbang dan mengira nilai kalori, standard pembelajaran memahami gizi seimbang dan mengira nilai kalori makanan melalui formula sedia ada. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat memahami konsep gizi seimbang, mengenal pasti nilai kalori dalam makanan, dan ketiga, mengenal pasti kesan-kesan pengambilan kalori yang berlebihan bagi setiap individu. BBM. Bahan bantu mengajar adalah buku teks, laptop, slide PowerPoint dan projektor. Pengenalan set induksi. Selain buku teks dan latihan, guru juga menggunakan slide PowerPoint sebagai kaedah dalam penyampaian pengajaran untuk pelajar mudah faham topik pelajaran. Kriteria kejayaan ataupun hasil pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, saya mendapati pelajar dapat memahami konsep gizi seimbang. Kedua, pelajar berjaya mengira nilai kalori dalam setiap pengambilan makanan. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengenal pasti kesan-kesan pengambilan kalori yang berlebihan dalam diri individu. Aktiviti pembelajaran dan pemudacaraan PDPC. Yang pertama, guru memberikan arahan, kemudian pelajar membuat perkaitan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan dengan tajuk gizi seimbang dan nilai kalori. Kedua, guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran secara konstruktivisme iaitu melalui pendekatan ini, pelajar membina pemahaman mereka sendiri mengenai tajuk. Ketiga, guru memberi penerangan dan minta pelajar menghuraikan konsep gizi seimbang dengan tepat. Keempat, seterusnya pelajar melakukan aktiviti talking chips iaitu setiap ahli dalam pasukan meletakkan chip di tengah-tengah apabila ingin bercakap dan memberikan pendapat. Mereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang diberikan peluang untuk bercakap. Kelima, kemudian aktiviti perbincangan kumpulan. Guru melaksanakan pendekatan berbeza dari segi proses iaitu guru menjalankan aktiviti pembelajaran khas bagi setiap pelajar mengikut tahap masing-masing. Keenam, akhir pembelajaran guru akan memberikan kuis untuk mengukur tahap kepahaman pelajar. Ketujuh, guru akan melaksanakan pentaksiran bilik darjah PBD. Rumusan, pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan. Refleksi pengajaran. Yang pertama, penglibatan murid secara aktif dalam memahami konsep gizi seimbang dan pengiraan nilai kalori makanan. Kedua, pelajar tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan.
Untuk topik ini, kami menggunakan model ADDIE iaitu Analysis, Design, Development, Implementation dan juga Evaluation. Saya akan membentangkan peringkat pertama dalam proses ADDI, iaitu analisis, di mana analisis ini dikenali juga sebagai set induksi yang mengambil masa selama 5 minit. Pelaksanaan untuk analisis ni, pelajar akan dialihkan kepada beberapa kumpulan. Guru akan memberi tajuk berbeza untuk setiap kumpulan dan akan berlaku perbincangan dalam kumpulan dan juga pembentangan di dalam kelas. Untuk yang terakhir, guru akan membuat penambahan dan pembetulan dalam setiap pembentangan. Untuk bahan bantu mengajar yang kami guna dalam proses analisis ini iaitu buku teks, laptop dan juga kertas mahjong. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai peringkat kedua dalam model ADDI iaitu reka bentuk atau lebih dikenali sebagai desain. Untuk pelaksanaan reka bentuk atau desain ni, ia mengambil masa selama 10 minit di mana guru memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Setelah itu, guru akan menunjukkan carta piramid makanan kepada murid. Berdasarkan carta piramid makanan tersebut, guru meminta murid menyenaraikan kelas makanan beserta contoh makanan yang terdapat dalam carta tersebut. Dan yang untuk terakhir, murid akan diminta menyatakan gizi seimbang kepada manusia. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang kami gunakan dalam pelaksanaan reka bentuk ini ialah buku teks dan carta piramid makanan. Untuk strategi yang kami gunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini iaitu kaedah pembelajaran konstruktivism. Dan nilai yang murid akan dapat pada akhir pembelajaran, mereka akan menghargai amalan hidup sehat dan boleh berfikir secara rasional. Okey, saya akan sambung untuk peringkat yang ketiga di dalam model ADDI iaitu pembangunan atau dikenali sebagai development. Pelaksanaan untuk peringkat ketiga ini mengambil masa selama 20 minit. Untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran, dengan bimbingan guru, murid akan diminta mengira nilai kalori dalam setiap pengambilan makanan. Setelah itu, guru akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori supaya murid lebih faham mengenai nilai kalori dalam setiap pengambilan makanan. Dan seterusnya, guru akan bersoal jawab dengan murid mengenai kesan pengambilan kalori yang berlebihan bagi setiap individu. Perkara ini adalah untuk murid tahu bahawa terdapat penyakit yang mengakibatkan kekurangan atau berlebihan kelas makanan. Seterusnya, guru akan menunjukkan beberapa gambar masalah kesihatan iaitu masalah malnutrisi diakibatkan oleh kekurangan atau berlebihan kelas makanan. Terdapat pelbagai gambar penyakit yang diperlihatkan kepada murid. Dan untuk yang terakhir, berdasarkan dengan poster yang dibuat, guru meminta beberapa orang murid untuk membacakan punca dan kesan berlakunya pengambilan tidak menepati keperluan. Untuk peringkat ini, kami menggunakan bahan bantu mengajar iaitu buku teks dan juga poster. Untuk strategi pula, ia sama seperti peringkat yang kedua,
menggunakan kaedah pembelajaran konstruktivism. Untuk nilai murni yang murid akan perolehi daripada akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini ialah kerjasama, keyakinan yang tinggi antara murid, serta mereka memberikan sepenuh perhatian kepada topik ini, dan juga saling menghormati sesama murid serta menghormati kepada guru. Seterusnya untuk part implementation atau pelaksanaan dibuat selama 20 minit di mana murid menjalankan aktiviti secara berkumpulan dan aktiviti pencarian maklumat seperti kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak mencukupi atau berlebihan, dan yang kedua adalah cara pengambilan gizi yang seimbang. Bahan bantu mengajar yang kami gunakan seperti buku teks, poster dan PowerPoint. Strategi penggunaan pembelajaran adalah melalui kolaboratif. Nilai yang terdapat dekat pembelajaran iaitu kerjasama sesama ahli grup dan menerapkan nilai pemakanan yang seimbang. Seterusnya langkah yang kelima iaitu evaluation yang terakhir, penilaian, yang di mana dibuat pada start pukul 3 sampai pukul 3.10 memakan masa selama 5 minit. Di mana aktiviti pengajaran dan pembelajaran setelah semua kumpulan selesai pembentangan, pelajar akan menyatakan persoalan dan membuat rumusan, serta setiap pelajar sediakan soalan dan soalan tersebut murid yang lain yang akan menjawabnya. Selain itu, membuat rumusan untuk setiap topik yang dibentangkan kumpulan lain. Bahan bantu mengajar yang digunakan iaitu buku nota dan kertas A4. Strategi iaitu mastery dengan kontekstual, dan nilai yang terdapat adalah memberikan sepenuh perhatian. Secara keseluruhan, kami telah menggunakan model AD iaitu menggunakan analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian berdasarkan tajuk yang kami telah memilih tajuk iaitu nutrisi dan teknologi makanan, di mana kami memahami konsep gizi seimbang dan mengira nilai kalori setiap pemakanan yang dimakan. Objektif pembelajaran kami telah tercapai di mana murid dapat memahami konsep gizi seimbang, dan yang kedua adalah murid dapat mengenal pasti nilai kalori dalam makanan. Yang ketiga adalah murid dapat mengenal pasti kesan-kesan pengambilan kalori yang berlebihan bagi setiap individu. Topik ini juga memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid dan juga kami sebagai seorang guru tentang penjagaan pemakanan yang sihat dan cergas. Dengan mengamalkan pemakanan yang sihat, kadar malnutrisi dalam negara akan semakin mengurang dan dapat diatasi. Oleh itu, amat penting untuk setiap murid mengetahui setiap pembelajaran yang mereka belajar agar ilmu pengetahuan dapat diterapkan dalam kehidupan seharian. Untuk part infografik, gizi seimbang dan nilai kalori, tahukah anda gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Okey, berapakah nilai kalori diperlukan? Untuk kelas makanan bahagian karbohidrat diperlukan seperti 16.7, lemak 37.6 dan protein 16.7. Kesan pengambilan tidak mendapati keperluan akan menyebabkan seperti obesiti, pengambilan makanan berlebihan yang tinggi kalori untuk jangka masa panjang. Kesannya risiko menghadapi penyakit tekanan darah tinggi, dan juga tekanan darah tinggi ini puncanya daripada makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa panjang. Kesannya meningkatkan risiko penyakit dan jantung dan stroke.